Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini bersama saya lagi Cikgu Taufik Ibrahim, Cikgu Sains tingkatan 4 anda. So hari ini kita akan belajar tajuk pertama dalam Sains tingkatan 4 iaitu bab 1, langkah keselamatan dalam makmal. Alright, so kita pergi tengok dahulu kepada bab 1 ni, langkah keselamatan dalam makmal. Ada 3 subtopik. Yang pertama iaitu 1.1 yang kita akan belajar hari ini ialah peralatan perlindungan diri. Yang kedua yang kita akan belajar nanti ialah 1.2 pembuangan bahan sisa, dan yang ketiga ialah 1.3 pemadam kebakaran. So hari ini kita akan belajar peralatan perlindungan diri. So kita tengok dahulu kepada standard pembelajaran apa yang awak kena capai hari ini. Ada satu sahaja iaitu menjelaskan peralatan perlindungan diri serta fungsinya dengan contoh. So yang pertama sekali kita pergi dahulu kepada peralatan perlindungan diri yang perlu ada dalam pada badan kita semasa kita berada di dalam makmal. So kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. So dalam makmal banyak bahaya yang mungkin terjadi semasa buat eksperimen, akan berlaku kemalangan dan sebagainya. So kita kena berjaga-jaga. So kita kena bersiapkan diri dengan peralatan perlindungan diri. So apa dia peralatan perlindungan diri? So ada kita tengok berapa ada dalam makmal yang kita perlu pakai. Yang pertama sekali ialah goggle, iaitu cermin mata keselamatan. Selepas itu ialah topeng muka ataupun face mask. Yang ketiga ialah sarung tangan. Yang keempat baju makmal ataupun lab coat. Yang kelima kasut makmal, iaitu kasut keselamatan ataupun kasut itu bertutup. So 5 alat ini mesti ada pada badan kita sebelum kita masuk kepada ataupun masuk ke makmal sains. Alright, kita akan pergi satu persatu. Yang pertama sekali ialah goggle ataupun cermin mata keselamatan. So goggle ini diperbuat daripada polyvinyl klorida ataupun PVC luksinar. So sebab apa luksinar? Supaya kita boleh nampak lah, dan diperbuat daripada PVC supaya dia tahan lasak. So dia boleh mencegah kita daripada mata kita tu daripada terkena serpihan-serpihan kaca dan sebagainya. So melindungi mata daripada terkena bahan berbahaya. Okey, semasa buat eksperimen kadang-kadang ada kemalangan yang berlaku. So kita kena prepare, kita kena sedia alat perlindungan ini iaitu goggle untuk menyelamatkan mata kita. So kadang-kadang bahan-bahan yang berbahaya itu datangnya daripada asid, bromin, amonia, logam reaktif, okey, serta debu dan serpihan kaca yang boleh masuk ke dalam mata. So itu menyelamatkan kita punya mata lah. So pakailah goggle, okey, sebelum kita melakukan eksperimen dan apabila kita berada di dalam makmal. Yang kedua ialah topeng muka ataupun face mask, melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu ataupun asap. Kadang-kadang bahan-bahan eksperimen, bahan-bahan kimia ada yang sangat sengit, yang mudah meruap, ada debu, asap dan sebagainya. Itu melindungi ataupun itu boleh menyebabkan dia masuk dalam hidung dan mulut kita. So kita kena pakai topeng muka untuk keselamatan. Kalau kita tak pakai, dia boleh menyebabkan sistem pernafasan kita terjejas. Okey, kita akan rasa sesak nafas, kita akan rasa nak muntah dan sebagainya. Alright, seterusnya kita pergi kepada alatan yang ketiga iaitu sarung tangan. So sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan daripada bahan kimia mengakis seperti asid dan alkali yang pekat, okey, iaitu asid kuat ataupun alkali kuat. Kalau kena kepada tangan kita boleh menyebabkan kecederaan yang serius. Okey, so satu lagi fungsinya untuk mengelakkan bersentuhan dengan bahan organik berbahaya seperti bakteria. So kita nak elakkan daripada kena bakteria semasa kita melakukan eksperimen, dan juga mengelakkan spesimen biologikal yang disentuh tercemar semasa eksperimen. Kalau tak pakai sarung tangan, kadang-kadang di tangan kita ni ada bakteria-bakteria, ada kekotoran. So dia boleh menjejaskan spesimen ataupun bahan-bahan eksperimen biologikal semasa eksperimen sedang berjalan. Okey, so melindungi tangan semasa mengendalikan bahan yang berbahaya seperti bahan radioaktif. So sarung tangan ni ada dua jenis. Yang pertama sarung tangan latex iaitu sarung tangan getah, dan yang kedua ialah sarung tangan nitril. Biasanya sarung tangan latex ni dia murah sikit lah. Okey,
sarung tangan nitril ni dia daripada getah sintetik, dia mahal sikit dan tahan lasak. Alright, seterusnya kita pergi kepada alatan yang seterusnya, iaitu baju makmal ataupun lab coat. So lab coat ni ataupun baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Berlengan panjang dan labuh untuk melindungi pakaian dan kulit kita, okey, semasa kita melakukan eksperimen. Dan biasanya lab coat ni dibuat daripada kain kapas ataupun cotton yang mudah menyerap air. Sebab itulah kalau nak masuk makmal wajib memakai baju makmal. Seterusnya kita pergi kepada alatan yang terakhir yang ada pada badan kita, iaitu kasut makmal. Kasut makmal ni tak semestinya macam dalam gambar ni, dia mestilah kasut yang tertutup, menutup kaki kita, ataupun dipanggil juga sebagai safety shoes ataupun kasut keselamatan. Okey, melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan sepihan kaca. Tapak kasut yang ada tu mestilah bergetah supaya mempunyai cengkaman yang kuat dan mengelakkan kita daripada tergelincir semasa berada di dalam makmal. So kalau pakai slipper, pakai high heel, memang tak boleh masuk makmal sebab sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang tertumpah kena kaki, kadang-kadang benda yang berat jatuh atas kaki, itu semua boleh mendatangkan kecederaan kepada kita. Okey, itu ialah alat perlindungan ataupun peralatan perlindungan diri yang perlu kita pakai semasa kita melakukan eksperimen. Kita ulang balik, yang pertama sekali mestilah kita memakai goggle ataupun cermin mata keselamatan untuk melindungi mata kita. Yang kedua, memakai topeng muka supaya bahan-bahan yang mudah meruap, sengit tak masuk dalam hidung dan mulut yang menjejaskan respirasi kita. Selepas tu, baju makmal yang labuh dan lengan panjang supaya kita terhindar daripada percikan-percikan bahan kimia kena ke atas kulit kita. Yang keempat, sarung tangan supaya tangan kita ni terhindar daripada bahan-bahan kimia dan supaya juga bahan-bahan spesimen kita tidak tercemar oleh tangan kita. Dan seterusnya ialah kasut makmal ataupun kasut tertutup supaya kaki kita tu tak kenalah tumpahan-tumpahan bahan kimia dan tidak tergelincir semasa berada dalam makmal. Okey, selain daripada peralatan perlindungan diri yang ada dalam badan kita, di makmal juga ada peralatan perlindungan diri juga. Okey, yang pertama ialah kabinet aliran laminar ataupun laminar flow kabinet. Yang kedua ialah kebuk wasap ataupun fume chamber. Yang ketiga ialah penyiram kecemasan ataupun safety shower. Yang keempat adalah pembilas mata ataupun eye wash station. Keempat-empat ini ada dalam makmal di setiap sekolah. Inilah antara alatan-alatan keselamatan yang perlu ada apabila berlaku sesuatu kecemasan semasa kita menjalankan eksperimen. So kita pergi satu persatu. Okey, walaupun terdapat alat-alat perlindungan diri di dalam makmal, setiap kemalangan atau kecederaan di dalam makmal perlulah dilaporkan segera kepada guru. Kita perlu wajib melaporkan kepada guru ataupun pembantu makmal jika ada berlaku kemalangan ataupun kecemasan. Alright, kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali ialah kabinet aliran laminar ataupun laminar flow kabinet. So apa dia? Digunakan untuk mengelakkan kontaminasi ataupun pencemaran semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. Seterusnya, menyediakan ruangan steril dengan mengalirkan udara bersih melalui penapis ke dalam kabinet. So kita buat eksperimen apa semua nak elakkan pencemaran ataupun kontaminasi berlaku. Okey, dikenali juga sebagai biological safety cabinet. Okey, awak tengok dekat makmal sekolah mesti ada benda ni. Okey, seterusnya yang kedua ialah kebuk wasap ataupun fume chamber. Okey, merupakan sistem pengalihan udara di dalam makmal, digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan berbau. So kita kalau ada asid pekat, alkali pekat, kita akan gunakan di dalam kebuk wasap. Okey, kebuk wasap ni kan mudah meruap dan sebagainya. So kita letak dalam kebuk wasap ni, kita jalankan eksperimen di situ untuk memastikan tidak berlaku sebarang kemalangan di luar makmal, di luar kebuk wasap ni, dalam makmal lah. Okey, yang ketiga ialah penyiram kecemasan ataupun safety shower, digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Maknanya kalau kita sedang melakukan eksperimen, tiba-tiba berlakulah tumpahan bahan kimia, letupan kecil dan sebagainya, terkenalah kepada badan kita ataupun pakaian kita. So kita kena guna penyiram kecemasan dengan segera. Caranya, awak tarik sahaja dia punya tali tu ataupun besi tu, tarik dan dia akan
air tu akan jatuh lah, macam kita mandi kat rumah lah, macam shower. Okey, memadam api yang terkena pada pakaian dengan segera. Jika berlaku kebakaran-kebakaran kecil, terbakar ke lab coat kita, terbakar ke baju kita, terbakar tudung dan sebagainya, kita boleh pergi juga kepada penyeram kecemasan ni. Tarik sahaja, air akan jatuh, macam mandilah. So kita dapat mandi free di dalam makmal. Okey, seterusnya yang terakhir ialah pembilas mata ataupun eye wash station. Okey, eye wash station ni dia ada bersama dengan safety shower tadi, penyiram kecemasan tadi, ada di bawah tu. Digunakan untuk membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey, in case kalau kita tak pakai goggle ataupun goggle tu rosak, okey, bila bahan kimia terpecik kena mata, masuk dalam mata, so kita kena pergi terus kepada pembilas mata. So pembilas mata ni fungsinya untuk menyingkirkan bahan berbahaya seperti bahan kimia atau bahan pencemar masuk ke dalam mata. Caranya macam mana? Awak buka mata luas-luas, tengok gambar rajah bawah ni, video ni. Awak buka mata dengan mata awak. Okey, lepas tu awak pergi ke arah pembilas mata, letak mata awak direct dengan punca air, buka punca air, dia ada tekan kat bawah tu dengan kaki. Okey, tekan sahaja, air akan masuk ke dalam mata untuk mencuci mata. Sebab itulah dipanggil sebagai pembilas mata. Alright. Jadi itu sahaja untuk bab 1.1 tingkatan 4, bab 1. So boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Okey, tekan link di description video di bawah, ada soalan yang saya akan buat nanti. Selepas tu jangan lupa untuk subscribe. Okey, dan saya juga ada page Facebook Cikgu Taufik Ibrahim. Ada apa-apa soalan boleh tanya di situ. Jadi sekian, kita akan sambung lagi 1.2 pembelajaran seterusnya, iaitu pembuangan sisa bahan. Okey, macam mana kita nak menguruskan waste ataupun bahan-bahan yang kita dah guna semasa lepas eksperimen, kita nak buang ke mana. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.